Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allah bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, syukur alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji-pujian bagi Allah atas nikmat iman dan Islam. Lebih-lebih lagi Allah masih memberi kekuatan kepada kita sama-sama dapat menghadirkan ke rumah Allah yang mulia ini bagi melaksanakan ibadah solat fardu maghrib secara berjemaah, yang mana ia merupakan salah satu tuntutan terhadap seseorang yang mengucap dua kalimah syahadah. Selepas itu dia perlu melaksanakan ibadah as-salah, yang merupakan tiang yang kedua dalam agama Islam. Dan seterusnya Allah memberi kekuatan kepada kita dan kemahuan kepada kita sama-sama berada dalam salah satu taman, iaitu taman-taman daripada salah satu daripada taman-taman syurga. Mudah-mudahan kita mohon kehadrat Allah Subhanahu wa taala segala amal ibadah kita, mudah-mudahan kita ini dimasukkan dalam golongan mukhlisin lahuddin, kerana mereka beramal dengan ikhlas kerana Allah lah sahaja yang Allah pandang amalan itu. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, bak kata pepatah Melayu, tak kenal maka tak cinta. Ya tak Tuan Haji? Maka secara ringkasnya, nama saya Ahmad Irsyadi Abdullah Al-Qari. Lahir di Hospital Pulau Pinang, besar di Pahang. Pernah masuk sekolah kebangsaan. Selepas itu melalui pendidikan pondok di Sungai Korok, Pondok Pak Suawang, Allah yarham. Dan selepas itu menyambung pengajian di Darul Quran, bidang tahfizul Quran dan qiraat. Dan setelah tamat Darul Quran, bertugas di Jawi, unit dakwah selama lebih kurang setahun lebih
kemudian menyambung pengajian di Mesir, iaitu takhasus qiraat. Setelah kembali ke tanah air, bertugas di Darul Quran, dalam masa yang sama juga bertugas di UKM, pengajian Al-Quran dan As-Sunnah, Jabatan Pengajian Al-Quran dan As-Sunnah. Selepas itu ada tawaran daripada Institut Tahfidhul Quran Sultan Haji Hasanah Al-Bolkiah, lalu berhijrah ke Brunei. Setelah itu Tuanku Sultan titah supaya balik buka Mahad Tahfiz Al-Quran Tengku Ampuan Hafizan di Pekan. Maka kembalilah saya ke tanah air dan bertugas sebagai pengasas Mahad Tahfiz Al-Quran Tengku Ampuan Hafizan selama lebih kurang 7 tahun. Alhamdulillah, kita dah melahirkan pelajar-pelajar yang cemerlang di dunia dan juga cemerlang di akhirat. Ada di antara pelajar saya jadi doktor, tetapi dia menghafaz Quran. Ada yang bahagian unit perancang pembangunan luar bandar, hafaz Quran, dan kebanyakan mereka adalah asatidzah, ustaz-ustaz. Dan selepas itu menyambung kembali pengajian saya di UM, Sejarah dan Tamadun Islam, peringkat master. Setelah itu saya tidak bertugas dengan sesiapa melainkan tumpuan kerja dakwah, mana makan gaji dengan Allah dah senang cerita, tidak terikat dengan makhluk, dan kini menetap di Gombak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada khususnya ahli jawatan kuasa Masjid Bandar Baru Sungai Buloh yang mengundang saya memberi kuliah pada malam ini. Dan tajuk pada malam ini yang ingin saya perkatakan ialah mengapa manusia hidup. Mengapa manusia hidup? Tuan, kenapa manusia hidup? Manusia kalau bukan Islam maka hidup sebagainya. Kalau manusia untuk hidup ni, manusia Islam untuk dapat menjadi hamba Allah dan dapat keridhaan. Mendapat keridhaan Allah, menjadi hamba Allah. Tuan pula, apa jawapannya? Lebih kurang orang muda ni beribadah kepada Allah. Tuan sama juga. Baik, bila kita memperkatakan mengapa manusia hidup, di situ ada 3 persoalan. Siapakah kita? Siapakah kita ni? Yang kedua, apakah tanggungjawab kita? Apakah tanggungjawab kita? Dan yang ketiga, ke mana kesudahan kita? Ke mana kesudahan kita? Bila kita kembali kepada soalan yang pertama, siapakah kita? Maka sudah pasti jawapannya sebagaimana tuan-tuan dah bagi tadi, iaitu kita ni adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat ayat 56, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Boleh tak baca? Cuba baca. Wa ma khalaqatu jinna wal insa. Baca. Illa liya'budun. Tidak aku, dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadah kepada aku. Ini jawapan pertama yang mana telah diberikan oleh tuan-tuan tadi.
iaitu kita menjadi hamba kepada Allah supaya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itu saja. Sekadar itu saja. Manusia diciptakan hanya untuk jadi hamba kepada Allah, begitu saja. Selain pada menjadi hamba, Khalifah Allah atas muka bumi. Khalifah Allah di atas muka bumi. Jadi siapakah kita? Kita ni ada dua peranan. Hamba kepada Allah, dalam masa yang sama menjadi khalifah di atas muka bumi bagi menguruskan bumi ini. Mana dalilnya? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, kisah tentang penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini Allah mengkhabarkan kepada para malaikat sebelum ciptanya Nabi Adam alaihi salam. Wa idh qala rabbuka lil malaikah, dan apabila Tuhan kamu berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menciptakan makhluk bernama insan sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Apa tindakan para malaikat, tuan? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'. Malaikat semua bantah terhadap penciptaan manusia. Sebab apa? Sebab apa? Akan membuat kerosakan di atas muka bumi dan bertumpah darah. Apa yang berlaku pada hari ini kita lihat, memang apa yang dibantah oleh para malaikat terjadi. Khususnya darah umat Islam cukup murah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, pada malam ini saya tidak mau bincang pasal khalifah, kerana kita sebenarnya belum layak dijadikan khalifah. Kerana sebelum seseorang itu nak jadi khalifah, dia mesti jadikan hamba 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini kita tidak bincang khalifah. Yang saya nak ingin perkatakan pada malam ini dalam masa yang singkat ialah apakah tanggungjawab kita, tuan-tuan dan puan-puan, sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini sebagai seorang hamba kepada Allah ada 3 tanggungjawab yang mesti kita tunaikan. Yang mesti kita tunaikan, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Yang pertama, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah mentaati segala perintah Allah. Perkara yang kedua ialah menjauhkan diri daripada segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang kedua ialah menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan tanggungjawab yang ketiga, kita mesti bawa sifat kehambaan kepada Allah ini ke mana jua kita pergi. Kita mesti membawa sifat kehambaan Allah ini ke mana jua kita pergi. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, hari ini manusia menghadapi kepincangan hidup, pelbagai masalah dalam kehidupan mereka. Sebab apa dan mengapa dan kenapa? Bila seseorang itu dia tidak mempunyai sifat hamba kepada Allah, sudah pasti bila dilantik jadi khalifah, diberi jawatan sebagai ketua, kadang-kadang dia akan jadi Tuhan. Dia akan berlagak sombong. Tetapi seorang
hamba kepada Allah, diberinya jawatan, dia semakin rasa bebanan semakin berat ke atas dirinya. Bila terkenang kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Bila dia sebagai seorang pemimpin tetapi ada sifat hamba pada diri dia, dia teringat hadis ini, lalu dia rasa ini suatu tanggungjawab yang amat berat ke atas bahu. Tetapi bila seseorang itu tidak ada sifat hamba, maka dia akan menjadikan Tuhan. Semua orang mesti ikut arahan dan mematuhi arahan dia. Dan dia akan berlaku tidak keadilan ke atas orang bawahannya. Inilah kepincangan yang berlaku ke atas manusia hari ini. Sama ada manusia Islam maupun manusia yang kafir. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, apakah dia itu dikatakan laksanakan perintah Allah? Setiap hari Jumaat kita pergi solat Jumaat, khususnya lelaki, Tok khatib baca apa? Ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah. Hak ni yang kita duk dengar saban setiap kali solat Jumaat. Tapi sejauh mana kita faham ketakwaan yang disuruh oleh Tok Khatib tadi? Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, nak mentaati Allah lebih mudah ataupun nak meninggalkan larangan lebih mudah? Kita nak mentaati Allah lebih mudah ataupun nak jauhkan larangan Allah lebih mudah? Ya, mentaati perintah Allah lebih mudah, menjauhi larangan Allah lebih susah daripada mentaati perintah Allah. Contohnya, kita dapat datang solat maghrib, alhamdulillah, tidak ada halangan. Selepas solat maghrib kita sama-sama duduk dalam majlis ilmu, yang mana ia merupakan perintah Allah untuk menuntut ilmu. Lepas ni kita solat isyak, alhamdulillah. Selepas kita solat isyak, kita balik ke rumah, apa yang kita buat? Setengah-setengah kita duduk depan kaca televisyen. Sedangkan Allah melarang mata kita melihat perkara-perkara yang tidak baik. Allah melarang kita telinga ni daripada mendengar perkara-perkara yang tidak baik. Kadang-kadang kita balik daripada masjid, ada sesi kedua pula di kedai mamak, kedai kopi, sampai berjam-jam. Sedangkan itu perkara yang melahirkan kita. Bila kita duduk ramai sesama manusia, sudah pasti banyak perkara-perkara yang kita bincangkan, kita perkatakan, semua tidak manfaat. Sebab itulah Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah menyatakan, meninggalkan larangan Allah lebih susah, lebih payah daripada mentaati perintah Allah. Manakala pula nak membawa sifat kehambaan Allah ke mana-mana jua pergi kita ni, lagi payah daripada meninggalkan larangan Allah. Sebab selalu kita tengok, kalau bukan sebab aku, dia mana ada hari macam ini. Kebanyakan kita lupa bahawa kita ni adalah hamba Allah. Kebanyakan kita selalu aku. Kita masih tidak membuangkan sifat keakuan itu. Maka tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, Allah telah menjanjikan kepada kita, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Surah An-Nisa ayat 13. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang mentaati perintah Allah dan Rasulnya, yudkhilhu naran
yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah akan memasukkannya ke dalam syurga, yang mana syurga di bawahnya mengalir air-air, khalidina fiha, dan kekal dalamnya. Zalikal fawzul azim, yang demikian itu adalah kemenangan yang amat besar. Kemudian Allah memberi ancaman kepada mereka yang menderhakai Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang menderhakai Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melampaui batas terhadap peraturan Allah, yudkhilhu naran khalidan fiha, akan dimasukkan dalam api neraka, khalidina fiha, kekal selamanya, walahu azabun muhin, dan dibaginya azab yang amat menghinakan mereka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, ayo kita bermuhasabah diri kita. Saya nak ambil satu contoh saja, nak bagi satu contoh. Oleh kerana masa kita hanya dalam 30 minit, saya tak suka panjang-panjang. Saya nak bagi sikit saja. Lepas tu tuan-tuan ingatlah, amalkanlah. Kalau saya bagi sampai sejam nanti, apa yang saya perkatakan semuanya betul. Semua betul. Bila tanya, tak tahu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, saya nak ambil satu contoh. Nak kata kita ni sudah jadi hamba kepada Allah sebenar-benarnya hamba ataupun belum. Saya dijemput ke masjid ini memberi kuliah maghrib. Bila saya pijak masuk ke dalam masjid ini, dewan solat ini, saya arahkan Tuan Haji ni, tuan sekejap, tolong alihkan amari-amari ni ke tepi semua. Saya tak nak tengok. Saya tak nak tengok. Jam dekat situ tolong alih ke belakang. Ini mengganggu orang. Ya. Langsir-langsir itu saya tak nak warna itu, tolong tukar warna kuning. Saya masuk kali pertama datang ke masjid ini, tiba-tiba saya masuk masjid, saya langkah masuk dalam masjid, saya arahkan tuan supaya ubah habis semua ni. Tuan-tuan akan kata kat saya apa? Tuan akan kata apa terhadap saya? Ya? Akan kata apa? Tak dengar. Jangan malu, jangan malu. Tak betul. Tak betul. Cuba tak betul sebab dia ni orang beriman, so bahasa dia ni beradab. Tetapi kalau orang yang tidak jaga, orang yang kasar sikit, dia kata kurang ajar, betul lah. Betul tak? Masuk datang ke masjid orang, buat pula macam masjid bapak dia punya. Sekurang tidak pun dia kata, ustaz tu bila pun masuk-masuk ke masjid mai suruh alih ni alih itu. Tuan-tuan dan puan-puan, daripada cerita yang simple ini, saya nak tanya kepada diri kita sendiri, dunia ni hak milik siapa? Dunia ni hak milik siapa? Allah. Bagaimana kita duduk di atas muka bumi ini? Rumah kita, sudahkah kita susun apa rumah kita ni dengan menjauhkan segala larangan Allah di rumah kita? Kalau saya hanya baru masuk kali pertama, baru sekali saya buat macam ini, dianggap gila, dianggap kurang ajar, dianggap tak betul. Cuba bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, kita hidup 40 tahun, 50 tahun, rumah kita masih, kadang-kadang kita tak sedar, kita jumpa artis Bollywood, kita jumpa artis Hollywood masuk dalam rumah kita. Ada setengah-setengah orang kita ni sanggup bayar bulanan kepada
astro. Tuan-tuan dan puan-puan, kesemua ini adalah merosakkan minda generasi kita. Tidak ada satu faedah pun daripada rancangan-rancangan tersebut. Kita ditayangkan aurat-aurat Islam, Masya Allah, tetapi bola 3 pagi dia boleh tunggu dan tengok. Tak apa ustaz, bola ni kan perkara dunia, tak apa. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, sifat kehambaan ni mesti didik, tarbiyah daripada kecil. Cukuplah kita semua ni dah tua, tiba-tiba nak kembali kepada Allah dan Rasul amat payah sekali. Maka didiklah generasi muda kita. Cukup-cukup sudahlah rumah kita ni tak sadap langgar astro dan sebagainya. Kita membiayai satu institusi yang merosakkan minda generasi umat Islam. Dengan kita memberi RM80, RM90, RM120. Lebih baik kita menaja pelajar-pelajar yang miskin yang nak cari ilmu, baik RM120, RM80 bagi kepada dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, marilah sama-sama kita berusaha. Jangan berjuang Islam hanya semangat semata-mata, tetapi mesti disertai dengan tarbiyah, mesti disertai dengan amal. Kerana kita tidak tahu. Tuan tahu penghujung tuan bila? Tahu pun tidak? Tuan Imam? Tuan Imam muda lagi kita, aku muda lagi, lama lagi. Boleh kata gitu Tuan Imam? Tak boleh. Maka bila kita semua tidak mengetahui penghujungnya, kita akan berhenti. Bila? Berarti setiap detik itulah penghujung kita. Berarti setiap detik itulah penghujung kita yang kita perlu sentiasa bersedia. Oleh kerana nyawa ni dicabut, dia bukan ikut giliran tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu kita kata cabut nyawa. Dia mari cabut saja, cabut nama ni naik, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di dalam bulan 2 bulan Mac yang lepas, ramai kenalan saya dah meninggal. Sebab itu Rasulullah suruh kita ni perbanyakkan mengingati perkara yang boleh memutuskan kelazatan, untuk menterabiah diri kita tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita tahu bahawa Allah sentiasa mengawasi kita, lalu kita rasa malu kalau kita ada di tempat yang dimurkai oleh Allah. Kita akan sentiasa berusaha, sentiasa berada di tempat-tempat yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita yakin Allah mengawasi kita, lalu tangan kita tidak berani membuat sebarangan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk mentaati perintah Allah mesti meningkatkan ilmu, mesti meninggalkan ilmu. Ilmu ni terbahagi kepada 2, fardu ain dan fardu kifayah. Maka fardu ain ni kena pelajari fiqh. Sebelum kita mendalami fiqh, kena pelajari ilmu usuluddin. Awaluddin ma'rifatullah. Mula-mula agama, kenali Allah. Maka hendaklah kita pelajari sifat 20. Kemudian kita mendalami fiqh. Kita ambil bab solat saja. Solat kita sebenarnya belum selesai. Kalau solat semua selesai, dipandang diterima Allah, sudah pasti masyarakat umat Islam ini jadi sebuah masyarakat yang contoh kepada umat yang lain. Kita solat fardu, tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah kita solat 5 waktu. Tetapi solat sunat, tuan baca tak doa iftitah?
Tuan baca tak doa iftitah? Tak baca. Baca tak surah selepas surah Al-Fatihah? Tak. Kita buat yang wajib saja. Inilah kelemahan kita. Allah adakan solat fardu dan adakan solat sunat supaya masing-masing berlumba-lumba membuktikan kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia cinta akan Allah, semakin dia lama qiyam, dia lama sujud, lama doa kepada Allah. Sebab itu Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, kadang-kadang sujud Rasulullah seumpama satu surah Al-Baqarah. Kita hanya solat untuk lepas batuk tangga. Ini salah faham kita terhadap bab solat. Solat fardu ni sederhana. Solat sunat ni kadar dia lebih lama daripada solat fardu. Tuan kita dah 20-30 tahun solat, tetapi tahiyat akhir pernah kita amalkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah? Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu, dan sehingga akhirnya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min adzabi jahannam. Hafal ke tidak tuan-tuan dan puan-puan? Hafal ke tidak? Sedangkan Rasulullah tahu umat akhir zaman akan ditimpa fitnah yang amat besar. Yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Dan dajjal kuncu dia terlalu banyak. Sebab itu Rasulullah ajarkan kita jangan ada di kalangan kamu yang selepas tahiyat akhir tidak baca doa ini. Kata Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min fitnati mahya wal mamat wa a'udzubika min syarri fitnah masihud dajjal. Rasulullah paling bimbang ke atas umatnya di akhir zaman ialah tipuan dajjal. Inilah kena cari ilmu salat. Rokok dengan rokok tok maknina dengan sempurna, qiyam dengan sempurna. Ini tidak. Kadang-kadang dia qiyam, jangan lepas salat nak depan batuk di tangga. Allahu akbar. Sami Allah. Allah. Nak qiyam kena sempurna. Bila qiyam sempurna, bila rokok dengan sempurna. Sempurna macam mana? Ini rata sempurna. Ini tak. Kadang-kadang ada yang sampai ke bawah pun ada. Ada yang macam ini. Kita nak sembahkan ibadah kepada Allah, maka sembahlah ibadah yang terbaik dan sempurna. Jangan hanya nak lepas batuk di tangga. Ini tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya persoalan yang timbul di kalangan masyarakat umat Islam hari ini. Permasalahan sebenarnya solat kita belum sempurna. Bab solat berjemaah kita belum sentuh lagi tuan imam. Bab solat berjemaah belum kita sentuh lagi. Belum imam selesai bar, ada makmum pun dah turun rukuk. Belum imam selesai ya Allahu liman hamidah, belum dah orang dah bangun daripada rukuk. Sepatutnya kita ni mengaplikasikan apa yang kita lakukan dalam solat, bawa keluar daripada solat. Kadang-kadang solat kita hanya boleh baca ayat-ayat Al-Quran, mulut kita hanya boleh mengucap tasbih tahmid kepada Allah, baca doa-doa. Begitu juga luar solat kita mesti berkata yang baik-baik sahaja. Lisan kita takkan caci maki orang, lisan kita tidak akan mengumpat dan sebagainya. Begitu juga bila kita dorang saf rapat, bau bertembung bau, tumit berlaga tumit,
keluar daripada solat kita pun akan berpegang teguh kepada firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Tapi umat Islam masih berpecah belah. Di situ murkanya Allah, dan di situlah bala turun ke atas umat Islam sehingga terlindung pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita berjuanglah 20, 30, 40, 60 tahun, Islam tidak mencapai kejayaan. Sebab apa? Sebab kita tidak memenuhi syarat yang Allah letakkan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'la in kuntum mu'minin. Ini syaratnya. Syarat yang Allah meletakkan supaya dapat pertolongan daripadanya, jika sekiranya kamu adalah orang-orang yang beriman. Maka apakah ciri-ciri orang beriman? Qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan sehinggalah ulaika humul warithun. Banyak lagi sifat-sifat orang mukmin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kesimpulannya, ayo marilah kita sentiasa bermuhasabah diri, adakah aku ini benar-benar telah menjadi seorang hamba kepada Allah? Adakah diri kita ni benar-benar telah menjadi seorang hamba kepada Allah? Yang kedua, pastikan suasana dalam keluarga kita ni, jauhkan segala perkara-perkara yang dimurkai Allah. Pastikan suasana dalam keluarga kita ini, jauhkan segala perkara-perkara yang boleh menyebabkan kemurkaan Allah, khususnya hiburan-hiburan yang melalaikan anak-anak kita. Dan yang ketiga dan last, setiap hari kita mesti buat taklim dalam rumah kita. Baca sepotong ayat Al-Quran sebelum kita tidur. Bersama ahli keluarga kita beristighfar 100 kali sebelum tidur. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bersama ahli keluarga kita. Selepas itu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling pendek pun tidak mengapa. Buktikan kita cinta akan Rasulullah dan kita mengharapkan syafaat daripada Rasulullah di padang mahsyar nanti. Dan yang ketiga, perbaharui iman kita dengan qaul la ilaha illallah. InsyaAllah kita akan dapati anak-anak cucu cicit kita semua akan menjadi anak-anak cucu cicit yang soleh solehah. Maka itu sajalah yang saya nak sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan kita dapat meningkatkan solat kita, khusyuk kita. Kita dapat menyusun kembali suasana keluarga kita, supaya rahmat Allah Ta'ala sentiasa turun dalam keluarga kita. Hari ini generasi muda-mudi dia tidak suka di rumah. Sikit-sikit dia update status apa? Bohsan, pinchan, dia kata. Di rumah bohsan, pinchan. Sebab apa? Tak ada mawaddah wa rahmah. Rahmat Allah tidak turun. Sebab tu jiwa sakit tu dalam rumah. Tak ada rumah, tak ada pernah zikir, tak pernah selawat, tak pernah tahlil di rumah dia. Maka amalkanlah. Jadi mudah-mudahan kita semua ni akan dikurniakan taufik hidayah dan inayah, supaya sentiasa taati perintah Allah, jauhkan segala larangan daripada Allah, menjadikan seorang hamba yang benar-benar hamba kepada Allah. Jadi sebelum menutup, mengakhiri kuliah pada malam ini, jika sekiranya ada 1-2 soalan nak tanya, boleh kemukakan. Jika saya mampu jawab, saya akan jawab. Kalau tak mampu, insyaAllah kita akan jumpa lain kali. Sila, siapa ada soalan? Ustaz tadi kata dulu nanti tambah-tambah sekarang dah CDR kan? Tambah-tambah lagi. Mana silap? Umat Islam semua dah ada ilmu, dah tahu dah, tapi masih juga keadaan umat Islam berteruk sekarang, pelarian-pelarian kita.
Greece kena halau keluar. Tolong Ustaz nasihatkan manalah silap. Tak apalah, dosa kita sampai Allah Ta'ala balas kita macam sedih lah Ustaz. Kesilapan kita belum benar-benar jadi hamba kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita baca Al-Quran hanya sekat halkum kita, tidak masuk dalam jiwa kita. Pernah kita baca Al-Quran, kita menitiskan air mata bila cerita syurga neraka, bila sebut syurga yudkhilhu jannatin tajri, pernah kita rasa rindu tidak dengan syurga? Bila sebut yudkhilhu naran khalidan, rasa gemetar, rasa takut akan siksa Allah? Belum. Dan kita salat Allahu Akbar, masih ada skrin yang besar dalam hati kita. Macam-macam bayangan datang ketika kita solat. Kita tidak faham apa yang kita baca. Setengah hukama mengatakan solat seumpama ni dimasukkan dalam ayat fawailun lil musallina ladzina hum an salatihim sahun. Fawailun lil ladzina apa dia? Imam? Fawailun lil ladzi fawailun lil musallin. masya-Allah. Alhamdulillah, jemaah ni semua banyak hafal Quran. Fawailun lil allazina hum salatihim sahun. Beringat. Setengah mufassirin mengatakan orang yang solat pun dicampakkan neraka wil, na'udzubillahi min zalik. Sebab itu kita solat mesti ada, bukan fiqh saja. Fiqh ini adalah bermula dengan takbiratul ihram dan dengan beberapa perkataan dan juga perbuatan disudahi dengan salam. Yang kita dah buat ni hanya zahir, tetapi Allah pandang hati. Kita kena tahu, hadirkan jiwa dan roh kita solat. Maka kalau kita nak bincang panjang lagi tuan-tuan dan puan-puan, ini sebagai mukaddimah, ya. Jadi kesilapannya umat Islam belum benar-benar menjadi hamba kepada Allah. Sebab itu Allah biarkan kita dihina, Allah biarkan kita diperkotak-katikkan oleh musuh-musuh Islam. Darah umat Islam hari ini cukup murah. Allah Rahman Rahim. Ya, Allah Rahman Rahim. Allahu Rahmanur Rahim. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ada syarat, dia dah terangkan syarat dia. Kena jadi mukmin muttaqin. Kena jadi mukmin muttaqin. Doa baru di mustajab. Ini doa-doa mata masih maksiat, mulut masih mengata orang, hati masih dendam kesumat. Ya? Jadi marilah kita ubah diri masing-masing. Jangan pandang keaiban orang, jangan cari kesalahan orang. Kita mencari ilmu ialah untuk memperbaiki solat kita, nak meningkatkan kekhusyukan kita. Dan tolong hafal awal surah Kahfi 10 ayat, amalkan setiap hari untuk aman daripada fitnah Dajjal. Ini hadis yang sahih. Ajarkan ahli keluarga kita, anak-anak kita supaya mereka hafal dan setiap hari amalkan, pagi sekali, malam sekali. Zaman ini zaman fitnah terlalu banyak. Yang palsu jadi benar, yang benar jadi palsu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, saya mohon ampun maaf sekiranya terdapat kelemahan pada malam ini penyampaian saya, dan juga ada bahasa-bahasa yang menyinggung perasaan tuan-tuan dan puan-puan. Itu adalah kelemahan daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.